Kemudian kata Allah, bila umur kamu mencapai usia 40 tahun. Allah sebut direct tuan-tuan. Bila kita mencecah usia 40 tahun. Langsung disebut dalam Quran ya. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bang Nafsir Official. Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu. Selamat datang di channel Bang Nafsir Official. Bagi teman-teman yang beragama Islam, jangan lupa sholat 5 waktu. Sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat sendirian di rumah. Umur 40 tahun. Barangkali ada yang menonton video ini hampir mencapai umur 40 tahun atau bahkan telah mencapai umur 40 tahun. Jadi ada apa dengan umur 40 tahun? Nah, ini ada satu video yang menarik dari channel Senyum Ustadz. Judulnya, kepada yang dah masuk umur 40 tahun, Anda wajib tengok video Ustadz Kazim Ilyas ini sampai habis. Masya Allah. Ini menarik ini ya. Oke, tak usah buang masa, jom kita tonton videonya. Senyum Ustadz, jangan lupa ya di-subscribe channel ini ya. Kemudian kata Allah, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Tuan-tuan yang saya hormati, setiap satu ilmu bacalah dengan nama Tuhan. Maka ulama-ulama kata ilmu yang awal-awal kena pelajari ialah ilmu mengenal Tuhan. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal dalam agama ialah kenal Tuhan. Sebab tu ulama-ulama sebut benda tu. Belajar dulu sifat 20. Belajar dulu tauhid. Belajar dulu sifat 20. Hari ni orang tak nak belajar sifat 20. Dia kata sifat 20 ni berasal daripada falsafah Yunan. Masa bila Yunan pula? Sifat 20 tu ilmu yang dikutip, dikumpul, diajar, dijadikan sebagai sebuah pelajaran berdasarkan pada Quran dan hadis. Dia kata Nabi tak pernah ajar sifat 20. Zaman mana ada zaman sifat 20? Nabi juga tak pernah mengajar pada kita Al-Quran tu ada baris, ada titik. Betul. Cuba tuan-tuan tengok Al-Quran sekarang ni bukan setakat ada baris, ada titik. Makna ada dalam Quran. Al-Quran bukan setakat ada baris, ada titik. Al-Quran tu pula ada warna-warni lagi. Ada zaman Nabi Al-Quran warna-warni. Ada Al-Quran zaman Nabi baris 2 atas, baris 2 bawah, baris 2 depan. Tak ada. Tak ada. Kalaulah zaman Nabi punya Quran tak di masjid ni seorang pun tak erti baca. Ya, tak ada titik, ba tak ada titik, pakcik baca pakcik. Tetapi ulama-ulama lah yang membariskan Al-Quran supaya orang kita boleh baca Quran. Orang Cina boleh baca, orang Indon boleh baca, orang India boleh baca. Adakah kita nak kata bahawa Al-Quran ini bid'ah? Zaman sekarang tak ada, zaman Nabi tak ada ni. Zaman sekarang pasal bawa Quran macam ni, aku nak ikut Nabi punya. Silakan. Hampir balik Quran yang ada di rumah Hafsah, pi balik Quran yang ada di muzium di Turki tu, ambil Quran zaman tu baca. Sampai sudah tak boleh baca. Bukannya dia tulisan macam kita sekarang ni. Ulama-ulama dhab dia tuliskan baris tu, memudahkan kita baca. Begitulah dengan akidah. Dengan tauhid, dia susunkan benda-benda ini supaya kita boleh tahu apa dia sifat Tuhan, apa sifat yang wajib pada Allah dan sebagainya. Apa yang boleh jadi kafir, apa yang boleh jadi murtad dan sebagainya. Supaya kita jadi elok. Yalah Ustaz, tadi Ustaz kata belajar sifat 20. Sifat ya. 20. Adakah Allah yang maha kuasa hanya ada 20 sifat? Adakah Allah tu hanya ada 20 sifat Ustaz? Dah hang belajar sifat 20 di mana? Yang kata 20 sifat tu. Tadi juga Ustaz kata sifat 20. Sebab tu hang masuk kelas. Pi masuk kelas, pi tadah kitab, pi mengaji dengan Ustaz. Sebelum Ustaz tu baca kitab, sebelum dia hurai, dia kata apa? Adapun sifat yang wajib kepada Allah tidak terhingga banyaknya. Ya, betul. Tetapi yang wajib diingati hanya 20 sifat. Oh. Masa bila Ustaz tu kata Allah ada 20 sifat? Dia kata sifat yang wajib yang ada pada Allah tak terhingga banyaknya. Betul, tak terhingga. Tetapi kita hanya kena ingat 20 sifat. Pasal apa 20? Pasal 20 sifat itulah diletakkan di dalam Al-Quran
ulama petik bu sini, ulama petik bu sini, ulama ambil sini jadi 20. Serupalah dengan malaikat. Nama-nama malaikat ni beribu-ribu, tak nama nak ingat. Banyak ya nama-nama. Malaikat bukan 10 orang, tapi yang wajib diingat 10 malaikat. Oh gitu ya. Bukan maknanya malaikat tu cuma ada 10. Banyak. Bersepah malaikat, tak berapa bilion, trilion, kita pun tak tahu. Serupalah dengan Nabi, beratus ribu. Dalam 100,000 lebih Nabi tu, yang wajib kau ingat 25 orang Rasul. Kalaulah disuruh ingat 124,000 Nabi, tobatlah tu haji tak hafal ya, banyak ya. Belajarlah betul-betul. Bukan Allah tu ada 20 sifat. Yang kena ingat 20 sahaja. Nak kata bodoh, cerdik. Tuan-tuan yang saya hormati, bila Allah kata Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhan kamu yang maha mulia. Subhanallah, Masya Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahqaf, macam mana kita ni nak memuliakan Tuhan. Balik buka dalam surah Al-Ahqaf, Allah cerita tentang beberapa perkara. Ada satu ayat dalam surah Al-Ahqaf, cari ayat tu. Yang pertama Allah kata, kamu disusukan oleh ibu kamu 30 syahra, 30 bulan, kata Allah. Kamu disusukan oleh ibu kamu 30 bulan. Kemudian kata Allah, bila umur kamu mencapai usia 40 tahun. Allah sebut direct, tuan-tuan. Bila kita mencecah usia 40 tahun. Langsung disebut dalam Quran ya. Rupa-rupanya umur 40 tahun ni Allah sebut. Dan ada ayatnya di dalam surah Al-Ahqaf. Kalau 40 tahun tak berubah lagi, mengucap siap-siap senang. Ya, umur 40 tahun ya. Tuan-tuan tahu tak, kalau kita baca buku tentang P. Ramlee, di hujung-hujung umur dia, bila dia pindah ke Kuala Lumpur, orang tak minat tengok filem dia. Tora Rimau Jadian lah, orang tak tengok dah. Doremi pun orang tak minat. Lah je baru minat balik, dah mati hamba Allah lah. Cerita 6 Jahanam tak laku langsung, tak jadi macam Mak Gilau. Dia duduk menung, dia kata, dia duduk nyimbang dengan kawan dia. Buka dalam buku biografi dia. Kalau aku buat filem sekarang, tidak ada siapa lagi yang mau menontonnya. Yang menonton filem aku sekarang sudah jadi bapak-bapak, sudah jadi atuk-atuk. Dan mereka sudah ramai yang sembahyang. Itu sebut dia. Mereka sudah ramai yang sembahyang. Ramai sembahyang, Masya Allah. Itu kata-kata P. Ramlee, tuan-tuan. Bila filem dia, orang tak tengok. Allah. Mereka sekarang semua dah sembahyang. Dah meningkat umur 40, hang tak sembahyang lagi. Apa jadi ni? Umur 40 tak reti nak datang masjid lagi. Apa nak jadi ni? Astagfirullah. Umur dah 40 tahun, Tok Imam pun tak kenal. Harah ni. Allah. Umur 40 tahun, perangai macam budak, duk merempit lagi. Masalah ni. Allahu Akbar ya. Umur 40 tahun tak kenal tikam sembahyang lagi. Harah ni. Allah Ta'ala sebut, bila kamu usia 40 tahun, ada 5 benda yang kamu kena buat. Pertama, syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. An ashkura ni'mataka allati, hendaklah kamu bersyukur pada Allah. Kerana pada usia 40 Allah Ta'ala bagi rumah, umur 40 dah dapat anak, umur 40 dah dapat isteri, umur 40 dah dapat kereta, dapat motor. Kebiasaannya umur 40 adalah umur kematangan, umur yang telah mencecah satu usia yang nak jadi matang dah. Syukur Bersyukur pada Allah. Yang pertama ya. Yang kedua, wa ala walidai, bersyukurlah kamu pada mak bapak kamu. Umur 40 tahun, jangan lupa mak bapak. Sebab kalau kita umur 40, mak bapak pada masa itu 60 tahun ke atas. Ya. Kita 40, mak bapak kita confirm insya-Allah 60 tahun ke atas. Berapa banyak orang bila umur 40 dia tak peduli mak dia lah. Sebab dia rasa dia dah ada anak, dia ada tanggungjawab. Mak dia pandai-pandai dah. Mak apa susah mak pergi sekolah Ustaz Kazim, sekolah orang tua-tua, mak duduk sana. Mak apa susah mak pergi sekolah Ustaz Sungai Manik Al-Islah tu mak, situ pun kau ada pondok, mak duduk sana. Saya dah sibuk dah mak. Mak saya tak dapat balik kampung lah mak, bisnes saya ni mak. Mak saya tak dapat lah mak, saya tak dapat lah mak. Kata Allah,
jangan lupa mak kamu bila kamu mencecah 40 tahun. Kemudian dalam ayat itu Allah Ta'ala kata apa? Wa an a'mala salihah tardahu. Maka pada usia itu carilah satu amalan yang bila kita buat amalan tu Allah redha. Oh, yang ketiga nih friend ya. Kita bila dah mencecah usia 40 tahun, kita kena cari satu amalan yang Allah redha. Kita tengok sekolah kita. Apa tanggungjawab aku untuk sekolah yang ada di kampung aku ni? Berpuluh-puluh tahun dah sekolah kita ni. Ada orang tuan-tuan madrasah ke ma'had ke apa ke di kampung dia berpuluh-puluh tahun. Di kampung dia tak pernah jenguk kampung tu, sekolah tu. Tak pernah pijak tanah sekolah, tak pernah mai sekolah, tak pernah bagi sumbangan pada sekolah, tak pernah tanya apa sekolah, apa perlu sekolah, dia tak pernah tanya. Iya. Bila sekolah terbakar baru dia ambil tahu. Berdiri tepi jalan tengok, aku dah kata lah, nampak tu. Ni perangai kita ni tuan. Iya. Bukan orang sini lah, dia Afrika. Afrika. Kadang-kadang tuan-tuan, orang yang dekat sini tak hantar anak dia sekolah. Nu hak mai nu. Selangor mai, Lustak mai, Johor mai, Melaka mai. Yang hak dalam kampung tak mai. Ni cerita di mana-mana saja sekolah. Dia macam Tok Bomo kan laku, dalam kampung kan laku. Orang luar mai. Pasal apanya ramai rumah dia? Dia kan Tok Bomo. Oh ya, dia tak tahu tuan. Orang lain tahu. Serupa. Cubalah kita buat sebelum aku mati ni, aku nak buat satu benda yang Allah redha pada aku. Rupa-rupanya benda yang redha depan mata kita tu ada. Mungkin dia nama ma'had, mungkin dia nama sekolah dan sebagainya. Kemudian allazi 'allama bil qalam. Dialah yang mengajar manusia dengan pena dan tulisan. Iya, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi Ustadz Kazim Ilyas kali ini luar biasa. Ini dia menyampaikan hal yang sangat penting ya tadi ya. Yang pertama adalah tadi kelihatannya dia menjelaskan tentang tafsir surat Al-Alaq. Tapi di tengah-tengah ceramahnya tadi dia menyampaikan tentang umur 40. Jadi ternyata umur 40 itu disebutkan dalam Quran. Dalam surat Al-Aqaf ya. Tadi saya lupa tadi di ayat berapa tadi. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika masuk di usia 40 ya kan. Yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur bahwa kita telah diberikan umur sampai 40 tahun dan biasanya umur 40 tahun itu biasanya telah matang ya. Jadi telah ada pekerjaan, telah ada anak istri, telah berkecukupan, insya Allah. Kemudian yang kedua adalah umur 40 kita seharusnya berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita umur 40 tahun kemungkinan ayah dan ibu kita umur 65 atau 70 tahun. Jadi artinya kita diperintahkan untuk berbakti pada kedua orang tua ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah mencari hal yang menjadi amal andalan ya, atau sesuatu hal yang baik yang membuat Allah ridho. Nah, jadi yang membuat Allah ridho. Jadi itu tadi ada beberapa hal ya terkait umur 40 tahun. Jadi saya pun baru tahu ini. Ya. Oke. Mungkin itu. Jika suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bang Hafsar Official. Insya Allah ada manfaatnya. Oke. Terima kasih telah menonton. Salam sehat selalu dan assalamualaikum.